Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in. Shalli sallim ala sayyidina amin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullah usikum wa iyaya bi taqwallah qad faza al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul 'azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Hilal, Fungsi, lebih berpuasa surah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memohon keberkatan, kita sama-sama kita buka dengan kitab Al-Fatihah. Baik, kita dah pun sampai pada surah Al-Mumtahanah juzuk ke-28. Kita sampai pada ayat yang keempat, ayat keempat surah Al-Mumtahanah. Baik, sebelum kita tengok ayat keempat ni, kita tengok dulu ayat ke-7. Sebab ayat ke-7 ni dia ada sebab turun dia. Kita tengok sebab turun ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang, yakni kerabat yang kamu musuhi. Ingatlah Allah Maha berkuasa dan sememangnya Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Menurut ulama tafsir mengatakan kepada golongan beriman bahawa sikap dan ketegasan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama baginda dari kalangan para nabi dan pendukung agama boleh menjadi contoh dan ikutan yang baik bagi kamu. Mereka tegas memusuhi kaum kerabat mereka yang syirik. Jadi apabila ayat ini diturunkan, maka para sahabat pun memusuhi kaum kerabat mereka yang syirik. Mereka menzahirkan perseteruan dan sikap bertegas serta melepaskan diri dari gejala syirik. Allah Maha mengetahui dan sedar tentang kesan psikologi yang berat dan mendalam yang ditanggung oleh orang-orang beriman. Lalu Allah turunkan ayat yang ke-7 tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini cerita bagaimana orang Islam yang pada asalnya mereka tak ada rasa permusuhan. Bagi mereka biasa je, kasih sayang biasa-biasa, dan mereka masih menyayangi seperti adik-beradik mereka. Namun tuan-tuan puas dan sekalian, Allah jelaskan, Allah kata semoga Allah cetuskan perasaan kasih sayang. Sebab sebelum itu, bila turun ayat mesti memusuhi musuh Allah, maka orang Islam mereka jadi bermusuh terus, walaupun itu saudara mara mereka. Namun untuk memujuk kembali ni orang beriman, Allah kata moga-moga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kaum kerabat yang kamu musuhi. So Allah bagi satu harapan, kan? Mungkin kamu musuh sekarang, moga-moga esok kemudian boleh jadi Allah akan cetuskan perasaan kasih sayang kamu ni dengan orang yang asalnya kamu musuhi. So ini menunjukkan kemungkinan nanti akan ada orang yang mereka musuhi dan bukan Islam, syirik, dan akhirnya masuk Islam. Sebab tu kalau kita tengok, Allah telah buktikan tak kala berapa ramai daripada golongan musyrikin yang kemudiannya memeluk Islam. Dia kata bahkan mereka bila peluk Islam, mereka menjadi pembela Islam itu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada di kalangan mereka yang berkahwin. Rasulullah SAW berkahwin dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan bin Harb. Tuan-tuan, Rasulullah ni kahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pada ketika itu belum Islam lagi. Bahkan antara penentang kuat Islam,
antara pemuka Quraisy dan menjadi penentang Islam pada ketika itu. Nabi kahwin dengan anak dia, Ummu Habibah. Nabi kahwin dengan anak dia. Maka tuan-tuan, akhirnya Abu Sufyan ni masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala, semoga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kerabat yang kamu musuhi. So maknanya asalnya Abu Sufyan ni bapa mertua Nabi. Tetapi Allah bagi harapan, moga-moga nanti perasaan yang asalnya sepatutnya permusuhan ini dia akan dicetuskan kasih sayang. Sebab tu apabila berita ini sampai kepada Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan dia kata, "Dzakal fahlu la yaqda'u anfu." Jantan seperti itu tidak wajar dibelasah hidungnya. Jadi bila orang bagi tahu bahawa anak Abu Sufyan ni dah kahwin dengan Rasulullah, lalu Abu Sufyan kata jantan seperti itu tidak wajar dibelasah hidungnya. Maksud ayat ni, jadi korang jangan duk belasah dia macam tu. Rasulullah sudah pun menjadi menantu dia, kahwin dengan Ummu Habibah. Jadi bukan satu penghinaan. Kalau ayat seperti ini di kalangan bangsa Arab, itu satu penghormatan. Maksudnya jangan buat apa-apa kat dia, jangan buat apa-apa kat dia. Sebab apa? Sebab Rasulullah telah kahwin dengan anak dia, Ummu Habibah. Abu Sufyan ni dia masuk Islam lewat. Masuk Islam Abu Sufyan ni ketika Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Tuan-tuan, Nabi ni, tuan-tuan tengok strategi Nabi dalam nak menyampaikan dakwah berbeza. Dia tak mungkin sama antara seorang dengan seorang yang lain. Kaedah dakwah ni dia tak mungkin sama antara seorang dengan seorang lain. Ada orang dia tak boleh cara lembut, kan? Ada orang tak boleh cara lembut. Bagi dia lembut, dia tak makan lah. Ada orang perlu keras. Ada orang tak boleh keras, dia kena berlembut dengan dia. Sebab tu dalam kuliah pun orang yang mendengar tak sama, kan? Ada orang bila ustaz tu jenis lemah lembut, dia terus fed up aku dengan ustaz ni. Lembek sangat, kan? Dia kena taruh kau-kaunya, kan? Ada orang bila ustaz tu keras sangat, ustaz ni tak patut jadi macam ni. Ini bukan cara ustaz, kan? Ustaz dia kena slow, macam tu ke dah. So manusia ni tak sama, kan? Manusia tak sama. Dan pendekatan dakwah itu juga dia tak boleh sama. Sebab tu tuan-tuan, saya kalau orang tanya tips, kan, macam mana nak berhadapan dengan suami yang zalim, contoh kan, so saya tak boleh bagi tips 10 mesti buat macam ni, kan? Sebab antara seorang dengan seorang tu dia tak sama pendekatan dia. So isteri dia lebih tahu suami dia macam mana, perlu pendekatan dia macam mana, apa titik kelemahan suami dia. Isteri dia lagi tahu, kan? Isteri lagi tahu. Dah hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, cara suami senyum pun isteri boleh tahu, kan? Ni ada orang lain ni. Cara senyum pun boleh tahu, isteri ni boleh tahu, kan? Jadi maka kita cerita secara umum, maka orang yang terlibat itulah mesti bijaksana dalam memilih apakah strategi dan kaedah untuk menyampaikan dakwah. Sebab tu Nabi, bila Nabi nak membuka Makkah ni, Nabi suruh sampaikan pada penduduk Makkah, siapa yang berlindung dalam rumah sendiri, dia tak keluar pada hari itu, dia selamat. Ni tentera Islam nak masuk Makkah ni, Nabi kata siapa berlindung di rumah sendiri, selamat, jangan keluar. Kemudian siapa yang duduk dalam Kaabah juga selamat. Kemudian Nabi kata, dan siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, mereka juga selamat. Jadi tuan-tuan, walaupun Nabi sebut Abu Sufyan, ini kaedah dakwah Nabi. Abu Sufyan ni dia berpotensi masuk Islam sebenarnya, kan? Sebab dia dah mula berlembut dengan Nabi, kan? Sebab Nabi kahwin dengan anak dia, Ummu Habibah. Jadi potensi itu Nabi tengok dah ada dah, berbanding yang pemuka Quraisy yang lain. Jadi Nabi, cara Nabi nak tarik Abu Sufyan ni, dia tak sama dengan orang bawah. Nampak? Dia orang atas dengan orang bawah tak sama. Jadi orang yang atas ni, dia ada ego dia. Dia ada ego dia. Lalu Nabi sebut Abu Sufyan ni nak tunjuk bahawa Nabi
mengiktiraf kepimpinan Abu Sufyan di sana. Lalu Abu Sufyan rasa tengok Nabi Muhammad pun akui bahawa aku ni menjadi pemimpin di Makkah. Dia rasa Muhammad pun iktiraf aku. Nampak? So itu membuatkan dia ada kecenderungan untuk menerima Nabi di dalam kehidupannya. Maka tuan-tuan, itu strategi Nabi SAW. Baik, tuan-tuan puas dan mas sekalian. Kemudian ayat yang ke-4, kita masuk pada ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله." Sungguhnya sikap tegas Nabi Ibrahim AS dan orang-orang yang seperjuangan dengannya adalah satu contoh ikutan yang baik bagi kamu. Sikap ini jelas ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang kufur ingkar bahawa kami tidak akan ada sangkut paut dengan kamu dan Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Dalam tafsir dia kata, Allah mengajukan firman-Nya pada orang beriman. Mereka diperintahkan supaya menyisihkan diri daripada golongan kufar. Nabi Ibrahim merupakan kekasih Allah dan datuknya kepada para nabi serta orang beriman yang bersama dengannya. Mereka telah menunjukkan contoh teladan yang baik dan terpuji ketika mereka katakan, kami semua berlepas diri dengan kamu, justru kamu kufur kepada Allah. Jadi tuan-tuan, Allah suruh kita contohi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia berlepas diri daripada syiriknya kaumnya. Inna bura'a'u minkum, kami sesungguhnya kami berlepas diri daripada perbuatan syirik kamu. So Allah suruh kita contohi perbuatan Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim dia tak ada kompromi dalam bab syirik ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok para ulama ni dia bertegas dalam perbuatan syirik ni bertegas. Kalau ia ada kaitan dengan agama lain, so para ulama dia tegas dalam bab macam ni. Kadang-kadang kita rasa takkan kok macam tu. Tak, dia memang tegas. Sebab ini berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Tuan-tuan puas dan mak sekalian, syirik ni dia pelbagai. Syirik ni bukan hanya pergi sembah berhala, bukan hanya pakai lambang salib. Kadang-kadang pergi Mekah pun boleh berlaku syirik. Pergi Mekah pun boleh berlaku syirik. Orang kita ni tuan-tuan pergi Mekah ni, kadang tu dia duk aim ke lampu Kaabah tu. Orang kadang orang petani hak duduk sana, kemudian orang Indonesia hak duduk sana, dia jadi bisnes lah. Kan dalam tempoh berapa lama kerajaan Saudi ni dia tukar lampu Kaabah, so pakai ambil seorang sikit. Ambil seorang sikit tu jadi bisnes. Kita pergi umrah, pergi haji ni beli. Kat orang tani dengan orang Indonesia ni beli dengan rasa bahawa lampu ni ada sesuatu yang hebat. Itu masalah boleh menyebabkan syirik. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab dia ada rasa macam lampu tu mempunyai satu kuasa pula. Kemudian tuan-tuan, orang kita ni dia suka benda pelik-pelik ni, kayu poka. Kayu poka tu tak salah, tapi kepercayaan terhadap kayu poka tu ada kuasa. Itu yang bermasalah. Kadang buat cincin, kadang tu buat tasbih tu. Buat tasbih tu. Tu tasbih tu kadang 200 tasbih dia buat pada kayu poka tu. Tak payah sampai kayu poka lah, plastik cukup dah kan. Saya ada satu tasbih plastik kan. Dah kat 10 tahun dah tak putus sebab jarang guna. Itu membuat dan masukkan. Dia tak perlu benda-benda macam tu. Dia menganggap ada kuasa kan? Ada kuasa. Kalau sekadar kayu tu dia ada, contohlah dari sudut saintifiknya, mungkin dia ada bahan boleh menyebabkan binatang liar ni
takut dengan kayu tu, itu boleh terima. Itu boleh terima. Mungkinlah kayu ni dia ada satu bahan. Contohlah macam buluh kan. Buluh, ular kan takut dengan buluh. So bukan buluh tu yang berkuasa kan. Allah jadikan buluh ni suatu yang ular tak nak dengan buluh. Dia jadi lemah. Jadi lemah. So kalau kayu poka ni, dia sudut saintifiknya, kalau kita percaya kayu ni dia boleh jadi ada bahan yang boleh menyebabkan binatang buas ni dia tak dia jadi lemah, ataupun mungkin dia tak nak hampir dengan kayu tu, itu okey. Tetapi kalau percaya kayu tu ada kuasa lain pula, itu bermasalah. Yang bermasalah. Kemudian percaya kayu poka ni, kapal Nabi Nuh. Kan, kapal Nabi Nuh. Tak tahu tuan-tuan, kapal Nabi Nuh ni pun dia khilaf para ulama di mana tempatnya. Ada yang kata di Jordan, ada yang kata di Turki, ada kata 2-3 tempat lagi tuan-tuan. Ya. Masa bila pula dia cek kayu tu kayu poka? Tuan-tuan puan dan sekalian, kalau di Jordan tu, kalau yang nampak macam bahtera Nabi Nuh tu, kapal Nabi Nuh tu, kira dia bukan dalam bentuk kayu kan, dah macam tertimbus dah macam bukit dah. Macam itulah, dah jadi tanah dah. Maka tuan-tuan, kepercayaan macam tu perlu dibuang. Dia kadang-kadang nak buat ibadat tapi jadi syirik. Tuan-tuan puan dan sekalian, insya-Allah 7 bulan ni hari Ahad pukul 8.30 sampai 12.30 ada khusus umrah percuma di Masjid Nurul Islam, Desa Pahlawan. So saya akan bagi khusus tersebut. Tuan-tuan boleh hadir percuma tuan-tuan di Masjid Nurul Islam, kat masjid tepi MRT tu, lepas Ampang nampak kubah kuning kan dengan menara masjid baru tu. Dah siap lah, tepi Tasik tu. Masjid tu. Ya, tepi Tasik tu. Boleh pergi khusus umrah percuma. InsyaAllah nanti kita akan bincang tentang perlakuan syirik. Orang kita ni kadang pergi umrah tu bagus dah, tapi buat perbuatan-perbuatan syirik ni, ni yang kita tak nak. Rugi bayar duit mahal tapi buat benda syirik. So, bab syirik ni kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah suruh tiru perbuatan Nabi Ibrahim yang bertegas, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu. Yang ini perbuatan syirik yang dibuat oleh kaumnya. Baik tuan-tuan puan dan sekalian, kemudian ayat seterusnya, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Dengan ini permusuhan dan kebencian akan terus mendatangi hubungan di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu tunduk menyembah Allah semata-mata. Ini bermakna ayat ini menunjukkan permusuhan itu adalah permusuhan kerana benci perbuatan syirik itu. Bukan benci orang tu. Benci perbuatan syirik itu. Sebab Nabi Ibrahim kata, dia kata permusuhan kita ni sehinggalah apabila kamu ini tunduk dan patuh kepada Allah. Maknanya perbuatan syirik tu. Tuan-tuan puan dan sekalian, sama juga kalau kita jumpa dengan orang bukan Islam. Tak perlu kita musuh dengan dia pun, tapi perbuatan dia tu kita tak suka kan. Dia sembah patung apa, kita tak suka. Tetapi tanggungjawab dakwah itu sentiasa ada. Baik, kemudian illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allah min syai'. Kata Allah, kecuali ungkapan Nabi Ibrahim kepada bapanya, katanya, aku akan cuba memohon keampunan Tuhan untukmu, namun aku sedikit pun tidak berkuasa menahan azab seksa Allah daripada menimpamu. Bapa Nabi Ibrahim ni dia tukang buat patung berhala. Bapa Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia tukang buat patung berhala. Tuan-tuan, duk dakwah bapa Nabi Ibrahim ni tak nak juga. Lalu
Nabi Ibrahim kata apa? La astaghfiranna lak. Aku akan cuba untuk minta ampun kamu ni kepada Allah. So Allah kata apa? Kecuali perbuatan ni jangan ikut. Hak perbuatan tegas Nabi Ibrahim kepada kaumnya kerana syirik, yang tu Allah suruh ikut. Kecuali yang ni, maksudnya kita tak boleh minta ampun orang kafir ni kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah Sami Belu. Contoh kan, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau minta bagi hidayah, boleh. Dulu kan kat Pulau Pinang ada ustaz tu dalam khutbah minta diberi hidayah kepada Ketua Menteri Pulau Pinang kan. Yang tu boleh. Minta diberi hidayah boleh. Nabi sendiri kan minta diberi hidayah antara dua umat supaya masuk Islam. Kan? Sayyidina Umar ataupun Abu Jahal. Kan? Tuan-tuan, Nabi sendiri minta diberi hidayah. Maka tuan-tuan, kalau minta bagi hidayah boleh, kalau minta diampunkan tak boleh. Minta diampunkan tak boleh sebab Allah larang daripada mengikut perbuatan ini. So Nabi Ibrahim ni bapa dia buat berhala. Tuan-tuan, cerita berhala ni kan tuan-tuan selalu pernah dengar cerita Nabi Ibrahim berhadapan dengan siapa? Namrud. Kan? Namrud kan? Nabi Ibrahim tuan-tuan berhadapan dengan Namrud dan dia pernah pecahkan berhala.